You are watching Eddie Real Story YouTube channel. Please like, share, and subscribe now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita berjumpa lagi di satu sesi bual bicara bersama Eddie Badri Real Expedisi. So pada hari ini kita ingin mengupas kembali peristiwa minggu lalu yang mana kita dipanaskan oleh Mael Expedisi dan Man Max. Dari rentetan peristiwa itu, saya telah memberi nasihat kepada kedua-dua mereka. Alhamdulillah, apa yang saya lihat daripada rentetan selepas kita melihat di harian Metro bahawa Mael begitu tekilan, begitu marah dengan Man Max sehingga ingin memfailkan tuntutan saman dan sebagainya. Dan akhirnya kemudian Man Max pula mengambil susulan dengan menurunkan semula video yang telah dipublish di YouTube dan kemudian memohon maaf melalui fanpage-nya di Facebook dan juga memuat turun satu YouTube konten yang dia sendiri secara bersemuka memohon maaf kepada Mael Expedisi. Ini adalah contoh teladan yang sangat baik dari Otai, orang yang telah banyak berjasa kepada muzik rock tanah air dan cara Man Max itu adalah amat matang dan kita sambut dengan hati yang terbuka. Saya berharap fans Ekspedisi termasuk Mael Ekspedisi dan pengurusannya dapat menerima permohonan maaf daripada Man Max itu yang saya kira ikhlas telah dilakukan olehnya dengan rakaman, penulisan dan sebagainya. Dan dia juga telah menurunkan semula video yang tidak disukai oleh Mael Expedisi. Ini adalah satu contoh yang baik yang mana para fans rock harus mengambil teladan daripada perkara yang baik seperti ini. Ya, ada kalanya kita melakukan kesilapan dan kita mengakuinya dan kita mohon maaf. Itu adalah yang terbaik yang saya lihat dilakukan oleh Man Max. Dalam kemelut ini, sebenarnya apabila kita berkata tentang saman menyaman, saya ingin mengupas dan membawa para pendengar dan juga followers YouTube saya untuk memahami kaedah saman menyaman. Ini pernah berlaku ketika saya ingin menyaman satu syarikat di mana saya telah membelanjakan lebih kurang dalam untuk membuka fail saja. Kita melantik peguam, membuka fail kita dah belanja dalam 2,000. Kemudian untuk kes disebut di mahkamah dan sebagainya, ada lagi perbelanjaan tertentu yang kita terpaksa tanggung dan ia akan melibatkan mungkin puluhan ribu ringgit. Tidak selesai juga kes itu. Dan akhirnya kita menarik diri daripada mengambil kes itu. Langkah pertama yang akan dikemukakan atau yang akan disyorkan oleh peguam, apabila kita membayar dia 2,000, dia akan menasihati kita. Pertama sekali, dia akan mengutus surat kepada bisipolan, orang yang kita tuntut tadi. Dan orang itu akan diminta supaya membuat permohonan maaf secara terbuka. Itu adalah langkah pertama yang peguam akan lakukan. Dan apabila pihak sebelah sana telah melakukan permohonan maaf secara terbuka di YouTube kerana konten dimuat naik ataupun disiarkan di YouTube, maka adalah wajar untuk dia memohon maaf melalui YouTube. Kalau dia nak tambah dengan Facebook dan tempat-tempat lain, itu terserah padanya. Tetapi apabila orang yang kita nak saman tu telah memohon maaf, maka peguam mengatakan akan mengadvise kita, akan menasihati kita bahawa kes ini selesai. Dan kita tidak boleh menyaman orang buat kali pertama. Maknanya kesalahan pertama yang bukan jenayah. Kita hanya boleh meminta pihak tertentu itu supaya membersihkan nama baik kita, memohon maaf dan sebagainya. Itu saja. Jadi kita dah belanja. Wang kita dah keluar, Itulah yang saya nak katakan. Jangan kita terlalu gopoh gapah, mengambil tindakan tanpa berfikir ataupun tanpa mengetahui dari sudut perundangan.
Jadi kita walaupun kita rocker saja, kita kena tahu juga sikit sebanyak tentang pergerakan saman menyaman ni. Bukan semudah itu ya. Ini bukan jenayah ya. Ini hanya saman malu ataupun mungkin kita tersinggung dengan perbuatan seseorang. Tapi peguam yang kita lantik akan advise kita untuk menulis surat kepada dia sendiri akan menulis surat kepada orang yang kita maksudkan itu untuk memohon maaf. Jadi apa yang berlaku di antara Mail Ekspedisi dan MANME, kini kita tahu telah sampai ke peringkat 75% proses perundangan itu. Jadi belum lagi peguam itu bertindak, MANME telah dengan bijak melakukan perkara yang akan dituntut oleh peguam itu. Jadi beginilah sahabat ya. Kalau kita lihat, kita biasa dengar, saya juga ada subscriber daripada Indonesia. Jadi kalau kita dengar pesanan daripada Ari Wibowo ni ya, kita cuba dengar apa yang dia katakan. Man kabutmu ditampir mega-megamu, ku melihat dua tangan di balik punggungmu. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Okey. Cukup. Kalau tidak nanti kena copyright pula. Okey. Daripada apa yang kita dengar daripada lirik lagu Madu dan Racun tadi yang dipersembahkan oleh Ari Wibowo, apabila dia tanya, okey, kamu ada madu dan racun. Madu di tangan kanan, racun di tangan kiri. Mana satu yang kamu nak bagi? So inilah istilah bagi kita bila kita bersahabat ya. Bila kita bersahabat, kita hendaklah menetapkan satu perkara. Jangan kita ambil lah tangan kiri tadi. Racun tadi kita buang habis. Ya, dalam lagu ni dia suruh dia tak tahu apa sahabat dia nak bagi, racun ke atau madu. Ya, pada saya, apabila kita berada dalam industri yang begitu kecil, seharusnya racun ni kita tolak tepi. Kita jangan dengar tomahan, kita jangan dengar hasutan. Ini semua adalah racun ya. Hasutan iblis, laknatullah. Kadang-kadang iblis ini, sebagaimana yang Allah firman, iblis ini adalah dari kalangan manusia dan jin. Maknanya syaitan itu sendiri adalah dari kalangan manusia dan jin. Jadi kita ingat, ada syaitan yang bertopengkan manusia, yang menghasut dan sebagainya. Kita janganlah terpengaruh ya. Kita buang racun ni jauh-jauh. Kita ambil madu. Kita serahkan kepada kawan-kawan kita. Kita cakap baik-baik. Lagi pula teman kita dah pun memohon maaf dan sebagainya ya. Kita sambut dan ucapkan perkara yang baik-baik. Terima kasih kerana turunkan semula video tu. Terima kasih kerana memohon maaf. Aku pun mohon maaf juga. Begitu caranya ya. Kita tak boleh terus-menerus mengambil racun tadi sebagai kawan kita. Ingat ya, kita mempunyai sahabat yang baik, iaitu madu tadi. Begitu juga racun. Kalau kita memilih racun sebagai sahabat kita, maka itulah yang akan berlaku. Sebab itu, dalam simbolik lagu ataupun lirik lagu Madu dan Racun Ari Wibowo itu, dia tanya, aku tak tahu mana satu yang kau akan berikan padaku, madu ataupun racun. So, jadi kita kena very simple. Kalau kita tanya pada diri kita sendiri, adakah kita nak orang beri racun kepada kita? Sudah tentu kita tidak mahu. Begitulah juga dengan manusia lain ataupun sahabat-sahabat kita. Pastilah mereka lebih senang dengan madu. Madu ni bukan madu yang kahwin 2, kahwin 3 tu ya. Jangan salah faham. Ini madu yang dimaksudkan adalah madu adalah penawar. Racun adalah penyakit. Jadi penawar, madu tadi adalah penawar,
racun adalah penyakit. Jadi yang mana satu kita nak bagi? Bagilah penawar ya kepada sahabat-sahabat kita. Okey. Suka saya mengingatkan pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Kita dah biasa dengar dah, hadis ni sangat popular. Jadi saya nak kupaskan sikit je. Kerana perkara yang kita alami hari ini terkait rapat dengan perkara yang Nabi pesan ini. Yang pertama, apabila Nabi SAW pesan rebut 5 perkara dari sebelum datang 5 perkara, iaitu sihatmu sebelum sakitmu. Kita hari ini ada yang sekejap sakit, kemudian sihat balik, sekejap sakit, kemudian sihat balik. Itu tak apa. Kerana itu macam demam, kita ambil Panadol dan sebagainya, kita sihat balik. Tapi ini yang dimaksudkan Nabi ini sakit yang ibarat lumpuh contohnya. Sakit yang berpanjangan, yang sakit yang tidak dapat sembuh lagi. Itu maksud sihatmu sebelum sakitmu. Jadi sebelum kita sakit tu, kita buat perkara-perkara yang bermanfaat. Kita bantu orang, kita tolong apa yang patut. Supaya kita dapat menetapkan satu perkara yang baik sebelum kita terlantar sakit dan kita tak mampu nak melakukan apa-apa kepada orang yang di sekeliling kita. Kemudian ada pula Rasulullah SAW antara yang lain, 5 perkara ni saya tak nak sebut semua. Saya nak ambil yang penting saja, yang bukan semuanya penting. Apabila hadis Nabi itu semuanya penting. Tapi yang terkait rapat dengan kita iaitu kayamu ataupun senangmu sebelum datang susahmu atau miskinmu. Ya, kemudian ada Nabi pesan lagi mudamu, masa mudamu sebelum datang hari tuamu. So kita sekarang ni masa mudamu dah tak ada lah. Ya, macam saya lah yang subscriber saya rasa masih muda-muda ya semua. Okey, yang masih muda-muda ni tolong rebut lah. Kita orang dah tak dapat dah, otai semua dah tak dapat dah. Kita masa mudamu sebelum datang masa tuamu, hari tuamu dah kita orang dah tua. Kita orang dah tua, kita orang dah tak boleh, kami dah tak boleh rebut masa muda. Jadi kami kerugian di situ. Waktu muda kami tak tahu apa yang kami buat. Seharusnya kita menyesal lah dengan apa yang telah berlaku itu di waktu muda kita dulu. Dan berharap Allah SWT ampunkan segala dosa-dosa kita dan memberi rahmat, beri petunjuk kepada kita supaya kita di usia tua ini dapat melakukan sesuatu perkara yang baik untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga serta sahabat andai kita dari siksaan api neraka. Kita kena do something, brother. Okey, dan yang akhir sekali Nabi pesan, hidupmu sebelum matimu. Ini merangkumi semua 4 perkara yang Nabi sebutkan sebelum ini. Yang 5 perkara tadi. Yang terakhir ni, hidupmu sebelum matimu. Yang mana kita senang, kaya, miskin, sihat, sakit, muda, tua. Itu termasuk dalam kehidupan, rencah kehidupan kita. Dan hari ini kita tahu bahawa kita masih hidup. Kalau tak hidup, takkan kita boleh bercakap macam ni? Kita boleh interaksi, boleh type, boleh tulis komen dan sebagainya. Betul tak? Tetapi apabila kita dimatikan, waktu itulah kita akan menyebut-nyebut sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah As-Sajdah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, aku dah melihat, aku dah mendengar. Maksud dia, bila kita mati, rupanya kita baru melihat dan mendengar. Dulu masa kita hidup, sekarang ni, kita hidup, kita tak nak ambil tahu, tak nak anggap pot. Lantak engkau lah. Ya? So, apabila kita mati, sahabat, baru benda ni akan di flashback kepada kita dan akhirnya kita akan berkata, Rabbana absarna wa sami'na. Ya, aku dah melihat, aku dah mendengar. Sami'na mendengar. Farji'na mal salihan inna muqinun. Dan bangkitkanlah aku, keluarkanlah aku balik dari kubur ni, kembalikanlah aku ke dunia untuk aku mengerjakan amal soleh. Mana boleh dah. Sahabat, kita mati sekali. Hidup 2 kali ya. Hidup sekali di dunia dan akhirnya kita akan dihidupkan kembali di padang mahsyar untuk kita menerima hukuman. Kalau yang baik, alhamdulillah. Yang berniat jahat, yang tak bersuci hati dia, dia akan dihukum oleh Allah SWT. Jadi kita nak elakkan benda tu. Na'udzubillah min zalik. Ya? Kalau boleh kita nak
kalau bolehlah kita nak semua kita, saya, sahabat-sahabat semua yang mendengar benda ni, kita selamat daripada api neraka. Kerana apabila kita dah mati, kita dah tak dapat betulkan. Ya betul, kubur adalah tempat di mana kita masih menerima amal-amal soleh kita, sedekah jariah kita yang kita bagi, kita bina masjid dan sebagainya, orang guna masjid dan sebagainya, anak-anak yatim yang kita bagi, bina rumah anak yatim, rumah orang tua dan sebagainya, masih kita menerima pahala-pahala yang mengalir terus. Begitu juga dengan anak-anak soleh yang mendoakan kita. Ya, betul. Di dalam kubur, di mana kita boleh meningkatkan darjat kita dengan syarat di semasa hidup kita melakukan perkara-perkara yang baik tadi, yang saya sebutkan sebentar tadi. Jadi apa yang berlaku antara Man May ataupun Man Max dengan My Expedition is consider over. Kita jangan panjangkan, jangan memperbesarkan lagi perkara ini. Kita harap mereka berdua can sit down together, duduk minum kopi bersama, bermaaf-maafan, ya. Bukan takkan Man Max saja minta maaf, Mael pun kena juga minta maaf. Tak semestinya kita bersalah baru kita kena minta maaf. Kalau kita rasa kita betul, orang tu bersalah, kita minta maaf, Allah beri kita pahala berganda-ganda, ya. So itu saja untuk hari ini. Saya berharap semua fans tenang, cool, ya. Kita kena ingat 5 perkara tadi yang saya sebutkan, yang Rasulullah SAW pesan kepada kita. So sebelum kita mati, kita kena jaga hubungan kita dengan Allah. Jaga solat 5 waktu kita, ya. Sahabat semua, jangan kita tinggal. Kalau terbangun lambat, contohlah subuh lah kan, kita tak nak ambil waktu-waktu solat lain tu, agak mudah lah, ya. Tapi subuh ni waktu tengah tidur, kita kena bangun, ambil wuduk dan sebagainya, potong steam, ya brother. Tengah tidur lena, kena bangun. Tapi itu pahala dia besar. Besar sangat. Jadi untuk kita menjaga solat, waktu solat kita ni, kita kena lawan. Kita kena lawan nafsu kita. Ya, kerana kita tak nak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi tadi. So itu saja pesanan saya, kita jaga 5 waktu solat fardu kita. Kalau nak tambah sunat, alhamdulillah. So itu saja pesanan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do follow us on Facebook Eddie Badrui Expedisi and Instagram Uncle Eddie Expedisi. Thank you for watching. Bye.